Baik, bagi kita di program kuliah duha minda imam besar ni, kita nak pegang putusan mana? Banyak orang pendapat jadi pening, tak tahu balik nak bawa putusan yang mana. Kita tegaskan begini. Ini kita punya prinsip di majlis kita ini. Ibnu Sayyad berbeza dengan Dajjal. Full stop. Pertama, Ibnu Sayyad Islam, Dajjal kafir. Rujukan Ibnu Katsir, kitab Bidayah wan Nihayah fil Fitan wal Malahim, dan ditahqiq oleh Dr. Taha Zaini. Yang kedua, kenapa kita di sini bersetuju Ibnu Sayyad bukan Dajjal? Dajjal tidak ada keturunan, sedangkan Ibnu Sayyad ada keturunan. Ini rujuk Ibnu Hajar dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah yang sebut nama anaknya adalah Umarah bin Abdullah bin Sayyad, rakan baik kepada Sa'id bin Musayyib tabi'in. Dan anaknya itu ramai orang ambil hadis dengan anak dia, termasuk Imam Malik. Imam Malik pun ambil hadis dengan anak Ibnu Sayyad. Pasal keturunan dia saya akan terangkan kemudian. Ada cerita sedap tentang keturunan Ibnu Sayyad ini. Yang ketiga, kita dah jelaskan Dajjal confirm tak boleh masuk Mekah Madinah, tetapi Ibnu Sayyad dia bumi putera Madinah dan dia pergi ke Mekah buat haji, buat umrah. Rujukannya hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang buat haji dengan dia dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah, bab zikru Ibnu Sayyad. Kata Ibnu Sayyad, hadis muka surat 234, kata Ibnu Sayyad, ni tak ada matanya, ama qad laqitu minan nasi yaz'umuna anni dajjalu. Aku berjumpa dengan ramai orang, semua mereka kata aku ni dajjal. Alasta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu la yuladu lahu, qala qultu bala. Dia kata, Sa'id Al-Khudri, bukankah kita pernah dengar Nabi beritahu Dajjal mana ada anak? Betul tak kawan cakap? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, lah, betul faqad wulida. Kawan kan ada anak, aku ada anak, katanya. Awalaisa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul madinata wala makkata. Bukan pernah dengar Nabi beritahu Dajjal tak boleh masuk Mekah dengan Madinah? Betul atau tidak? Kata Abu Sa'id, aku dengar. Bala, of course. Faqad wulidtu bil Madinah. Aku ni beranak di Madinah lah, kata dia. Wa hadza ana uridu Makkah. Ni aku nak pergi ke Mekah pula ni. Sama ngawak nak pergi ke Mekah. Qala li fi akhir qawlihi amma wallahi inni la'alamu maulidahu wa makanahu wa aina huwa. Kata Abu Sa'id, setelah itu Ibn Sayyad berkata kepadaku di akhir percakapannya, ingat, demi Allah, aku tahu di mana Dajjal itu lahir, duduk di mana, kat mana dia sekarang. Kata Ibn Sayyad. Maka kata Abu Sa'id, fala basani, kata dia, ni terjemuh dalam kitab kasar sikit lah. Dia kata celaka engkau pada hari-harimu, tak berapa sesuai. Fala basini ni kalau nak terjemah, aku pula jadi serabutnya, gitu. Serabut dah aku ni. Kejap bukan dia, tapi dia kenal pula, kacau. Jadi semua itu kata tuan kita menjadi bukti bahawa dia bukanlah Dajjal. Ni kita nak kongsi sikit. Ada orang yang kaitkan Ibnu Sayyad. Kita lupakan masalah Dajjal tu tadi. Dah selesai lah. Mana kita ambil keputusan dia bukan Dajjal. Ada orang, ni teori, tapi menarik untuk kita bahaskan, untuk membanyakkan maklumat. Ada orang yang mengaitkan Ibnu Sayyad ini dengan asal-usul keturunan Rothschild. Saya tak pasti tuan-tuan perempuan kenal atau tidak dengan Rothschild ini. Tapi bagi kita orang Malaysia, kita kena kenal dia, sebab dia ada kaitan dengan sejarah negara kita. Rothschild ni keluarga elit Yahudi yang paling misteri dalam dunia. Kaya tapi low profile. Tak ada nak nunjuk ke orang kekayaan. Orang tak tahu jamban dia rupa apa, kereta dia apa, orang tak tahu.
Tak ada nak masuk Malaysia Tetler ke, nak nunjuk dia pergi clubbing, lavish lifestyle, isap sigar pun tak ada. Kaya-kaya dan tak pernah sibuk nak buat kursus nak ngajar orang supaya jadi kaya. Tak pernah buat kursus, lantak langkah. Orang kita kan saya kaya sikit terus jadi penceramah macam mana nak kaya, cocok kepala lah kalau kita. Mula ceritanya begini, tahun 1958. Ni keluar sikit pada kita untuk general knowledge. Tahun 1958 ada seorang komander dari Angkatan Tentera Laut Diraja Kanada nama William Carr. Dia buat satu buku, Pawns in the Game, bidak-bidak catur. Dia bawa beberapa bukti bahawa ada satu kumpulan pemodal elit antarabangsa keturunan Yahudi, mazhab Lucifer. Dia inilah yang merancang revolusi Inggeris, revolusi Perancis, kejatuhan Napoleon, revolusi Amerika, revolusi Rusia dan perang dunia pertama dan kedua. Punyalah terror puak-puak ini. Sebab itu saya selalu pesan kita, apa juga berita yang kita tengok dalam televisyen, CNN, BBC, Jazeera ke apa saja, please read between the lines. Ada tangan di belakang itu. Dan tak keterlaluan jugalah, wabak ke apa ke, semua ada permainan. Siapakah pemodal elit antarabangsa ini? Orang yang mula kaji tentang kumpulan ini tahun 1788, Profesor John Robinson. Dia buat buku Proofs of Conspiracy. Dan lepas pada tu kajian tentang kumpulan pemodal elit ini banyak. The Secret Powers Behind Revolution, Israel, Our Duty, Our Dilemma, Descent into Slavery, The Most Secret Science, Naked Capital, Zionist Factor, macam-macam lagi. Semua kajian yang dibuat, finding dia jumpa satu nama, Mayer Amschel Rothschild. Didapati Rothschild ini dia berpakat dengan 12 orang kaya di Frankfurt tahun 1773 untuk fund biayai gerakan revolusi sedunia. Tahun itu jugalah mereka sepakat tubuhkan Grand Orient Freemasonry di Eropah untuk buat revolusi sedunia ini. Siapa Mayer Amschel Rothschild? Dia ni asalnya tukang emas, orang Yahudi daripada Eropah Timur, pindah ke Frankfurt, Jerman. Di Frankfurt dia meniaga. Dia ada lambang Red Shield. Red Shield ni perisai merah, tapi lama-lama Red Shield itu jadi Rothschild. Puak-puak dia ni memang kaya. Dia punya keturunan, punya kekayaan, dia punya ramainya keturunan itu sampai sekarang dia House of Rothschild. Baik, soalannya apa kena-mena dengan Ibn Sayyad? Baik, ada satu riwayat yang memberikan hint tentang kemunculan puak-puak yang begitu hebat ini. Ibn Sayyad dalam hadis disebut dia akan memiliki harta dan anak yang sangat banyak. Telah berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, catatan daripada Jabir, ni bukan hadis, catatan daripada Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar laqituhu marrataini, qala falaqituhu faqultu li ba'dihim. Kata Ibn Sayyad, kata Ibnu Umar, aku pernah jumpa Ibn Sayyad 2 kali. Aku bertemu dengan dia, kemudian aku tanya kepada sahabat, hal tahaddatsuna annahu huwa? Adakah kamu nak cerita sekarang ni Ibn Sayyad ni Dajjal? Jawab sahabat, la wallah, tak ada, malas dah cerita, kata, dan kamu dah tak cerita dah dia itu Dajjal. Laqad akhbarani ba'dukum annahu lan yamuta hatta yakuna aktsaruhum malan wa waladan fakadzalika huwa za'amul yauma. Sebahagian dari kamu telah bercerita pada aku Ibn Sayyad tidak akan mati sehinggalah dia menjadi orang yang paling banyak harta dan orang yang paling ramai anak daripada kalangan kamu. Ini asar dalam Sahih Muslim. Salah satu fakta penting dalam riwayat ini, Ibn Sayyad disebut memiliki banyak harta dan juga keturunannya akan lebih daripada para sahabat. Dan riwayat ini guna kalimat aktsara bagi menerangkan ciri harta malnya itu
wa waladan aksar. Dalam nahwu Arab, aksara isim tafdil maknanya dia akan lebih banyak daripada orang lain. Maknanya Ibn Sayyad ini dia akan memiliki kekayaan yang melampau, dan dia akan memiliki anak keturunan yang sangat ramai. Maka orang yang buat teori konspirasi, wallahu a'lam, mengatakan Rothschild ini, memang Rothschild ini kaya. Ada satu buku, The House of Rothschild, Money's Prophet. Bayangkan sejak zaman moyang je, sejak tahun 1700, zaman Amshel Rothschild tahun 1800, semua kaya raya. Majalah Forbes letak dia sebagai di tangga ketujuh, the 20 most influential businessmen of all time. Bukan main tahun-tahun lagi dah, sepanjang masa. Sampailah keturunan dia paling sekarang ni, Philip Rothschild, muda lagi, baru umur 48 tahun. Majalah di New York gelarkan dia the man who may become the richest Rothschild. Kaya betul Rothschild ni. Dia beberapa tahun lepas dia beli saham syarikat Lomba Aram Batu di Indonesia. Dia banyak melabur di Indonesia buat ibu negara baru. Wallahualam, bukan dalam fitnah saman pula di Joko kan. Dia orang ni kaya sebab bank. Dia buat bank. Apa kena mengena dengan kita punya sejarah di Malaysia? Mungkin tuan-tuan orang lama ingat 7 September 1981. Ni orang muda tak tahu menaung cerita ni. Masa tu Tun Dr. Mahathir, dia telah arahkan supaya dibuat dawn raid. Dawn raid ni serang hendak waktu subuh, iaitu kita masa tu nak rampas balik syarikat-syarikat. Sekarang ni GLC lah, dulu milik British, Guthrie, Sam Darby apa semua dulu. Mana Malaysia ni kita merdeka, tapi tanah bukan kita punya, semua orang putih punya. Buat ladang getah, pocong, sepang apa, semua merdeka celah, mana tanah bukan hak kita. Jadi kerajaan masa tu diarahkan secara senyap untuk buat serangan subuh di London Stock Exchange pada 7 September 1981. Diarahkan ketika itu kepada pakar-pakar anak muda ketika itu untuk rampas balik syarikat Guthrie. Rampas Guthrie yang milik British, dah umur dah 100 tahun ketika itu. Dan kebijaksanaan orang Melayu, terror, 4 jam je rampas dapat, bawa balik ke Malaysia. Macam cerita James Bond ni sebenarnya. Dan akhirnya 200,000 ekar tanah berjaya balik dan jadi hak kerajaan, jadi hak Malaysia balik. Hasilnya berlakulah pencantuman Guthrie, Golden Hope, Sam Darby, GLC yang kita kenal sekarang. Tapi tak ramai orang tahu cerita di sebalik serangan subuh itu. Syarikat Rothschild, dialah yang bantu pemodalan Nasional Berhad dalam dawn raid itu. Rothschild yang bantu. Dia orang berjaya pujuk MNG Investment Trust, sebuah syarikat amalan saham Inggeris. Dia pegang 17% saham dalam Guthrie untuk jual 11% saham mereka kepada kita. Tah macam mana dia pujuk kita tak tahu. Ini terrornya Rothschild punya empire. Jadi kita nak mengutuk pun tidak, terima kasih pun tidak, tapi itulah kena mengena dengan kita Rothschild. Dan tuan-tuan marah Rothschild Yahudi lah, itulah ini. Dia yang fun untuk nak dapatkan balik tanah itu. Bacaan lanjut ni bukan bacaan tepi jalan ni, orang buat buku tepi jalan ni. Bacaan lanjut ada ditulis oleh Profesor Madya Dr. Syakila Parwin binti Yaakob, Jabatan Sejarah Universiti Melaya, dan Profesor Dr. Nicholas J. White dari Liverpool John Moores University dalam Journal Modern Asian Studies terbitan Cambridge University Press. Dia buat satu tulisan dalam jurnal, The Unfinished Business of Malaysia's Decolonization, The Origins of the Guthrie Dawn Raid. Jadi ni tulisan jurnal, bukan kajian tepi jalan. Jadi ada masa cari buku ini di Universiti Melaya, ada Jabatan Sejarah, baca macam mana orang Melayu terror boleh rampas balik apa nama London Stock Exchange, bawa balik Guthrie ke Malaysia. Rasanya masa tu Tan Sri Khalid
bekas Menteri Besar Selangor terlibat rasa dia muda lagi masa tu. Ni cerita Allah alam, saya tak mengkaji beria sangat. Ini untuk general knowledge sajalah ya. Sama balik kitab semula, jadi halim balik.